خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bidayatan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga al-munasiqin daripada pihak Muhim. Harap-harap yang datang ni bukan semua AJK sajalah. Dan datang pun bukan sebab program Muhim, tapi memang sebab nak mendapat sesuatu kebaikan lah, insya-Allah. Pertamanya lama dah Hana tak mengajar ni. Jadi mungkin dia nak kena masuk gear 1 balik lah. Dulu last Hana mengajar di UIA ni, bukanlah mengajar juga, lebih kepada muzakarah lah kan. Dulu dalam tahun start 2018 sehingga berakhir tak silap mana 2020 ke, lebih kurang macam tu lah, ataupun sebelum daripada Covid lah. Pernah kita buat Al-Waraqat, matan Al-Waraqat. Cuma anda pun dah masuk bidang pekerjaan yang berbeza, yang lebih maksudnya mengajar tu dia kena start balik lah, insyaAllah. Jadi antum jadi asbab yang baiklah kepada kehidupan anda, insyaAllah. Okay, baik, pada malam ni kita akan tengok secara ringkas lah dia ma baina durus wa daurah, an nakhtasir al-kalam fi hadha an-nazm murattab fi usul al-fiqh al-muhabbab. Kita cuba mula-mula nak buat daurah tapi bimbang tak sempat, jadi kita buat kelas tapi pun tak berapa panjang lah, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum tu anda nak tanya siapa kat sini yang bidang fiqh. Anda rasa tak ramai biasa datang ni. Ada yang bidang fiqh ke? Kita seorang, 2, 3. Okey, baik. Okey, baik, insyaAllah pada malam ni kita akan bermula dengan satu nazam yang ringkas berkaitan dengan ilmu usulul fiqh. Jadi an-nazim hafizahullah ta'ala dia menamakan nazam ini sebagai an-nazmul murattab fi usulul fiqh al-muhabbab. Jadi memang dinamakan sebagai pertamanya dia adalah murattab lah ala tertib al-imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam sebahagian kebanyakan masail. Yang kedua dia adalah muhabbab. Muhabbab ni disukai lah. Antum suka tak usul fiqh ni? Jadi tabiat kepada ilmu usul fiqh ni tak ramai yang berminat. Bukan kalau matan ni okey lah, setakat matan waraqat ni duduk dalam daurah 2-3 kelas tu ramai je yang boleh tahan. Tapi tabiat ilmu usul itu dia tak ramai yang minat sebab dia mungkin dia berat ataupun dia melibatkan ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu mantik dan lain yang memerlukan satu proses yang panjang lah. Yang kedua ialah ilmu usul fiqh ni macam mana kita nak pastikan dia bukan jadi milik orang syariah saja. Sebab itu ilmu ni bahagikan, para ulama bahagikan kepada 3 kan. So yang pertama fima yata'allaq bisihhatil khabar ataupun bisihhatil khabar, yang berkait dengan khabar. Ini macam riwayat hadis ataupun qiraat. Maksudnya kita bincang tentang material tu, barang tu, bahan tu yang sampai kepada kita dalam bentuk riwayat, dalam bentuk ilmu. Kita cek dia punya sihhatil khabar. Yang kedua adalah tentang sihhatil makna, dari sudut makna. Dari sudut makna ni biasanya qawaid bahasa Arab lah, nahwan wa sarfan wa balaghatan bahasa Arab. Sebab kita nak faham material tadi daripada sumber Quran dan juga hadis tadi mesti dengan bahasa Arab. Tapi bahasa saja tak cukup. Yang ni yang menjadi dilema sebahagian kita. Apabila dia ada bahasa Arab yang cukup dekat UIA,
ataupun dekat mana-mana, dia berhenti setakat tu. Dia rasa dia ada bahasa Arab dan dia boleh terus belajar kepada material ataupun sumber dalam bahasa Arab tadi. Sedangkan ada yang ketiga. Yang kedua adalah sihhatul makna. Yang ketiga adalah sihhatul hujjah ataupun hujjatul makna. Kita ada makna dalam bahasa Arab, tetapi kita nak mencari makna yang yuhtajju bihi, yang dia boleh dijadikan hujjah. Yang tu ilmu usul fiqh. Sebab tu Imam Syafi'i waktu dia menulis kitab Ar-Risalah, dia mengambil daripada qawaid bahasa Arab. Jadi apa nak letih-letih Imam Syafi'i nak ambil daripada bahasa Arab? Cukup dengan qawaid bahasa Arab lah. Tapi sebab apa dia susun pula daripada qawaid bahasa Arab itu, dia ambil dan ditulis Ar-Risalah itu? Sebab apa? Sebab nak mengambil makna-makna bahasa yang yuhtajju biha fi syariah, yang dia boleh jadikan hujah. Jadi sekadar ada bahasa Arab tetapi tidak berpindah kepada step yang seterusnya untuk belajar usulul fiqh adalah satu kesilapan. Sebab mungkin dia menganggap bahawa dia ada bahasa, memahami makna sudah cukup. Tak cukup. Sebab ada bahasa boleh faham makna, tapi belum lagi boleh tentukan makna yang mana satu yang boleh dijadikan hujah dalam agama. Sebab tu penting usul fiqh tu. Sebab tu kata An-Nazim ini dalam banyak kelas dia kata usul fiqh ini adalah masuk dalam perkataan al-isnanu minad din. Ni antum biasa hafal kan? Al-isnanu minad din. Okey, sambung. Laula al-isnad laqala ma syaa man syaa ma syaa. Jadi maksudnya sanad itu bukan setakat pada material itu, tapi sanad pada qawaidul faham, qawaidul tafsir. Jadi apabila Imam Syafi'i tulis tu, dia bermaksudkan kaedah faham itu. Kaedah faham. Okey, baik. Kena stop je takut batuk. Okey, boleh baca? Fadhal. Siapa baca? Ustaz. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. قال الناظم حفظه الله تعالى وانفعنا بعلومه في الدارين آمين. أحمد ربي واهب العقول وصلي يا ربي على الرسول. واكتب. Jadi An-Nazim memulakan dengan Ahmadu Rabbi wahibal uquli, dengan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sunnah para ulama lah, bahkan sunnah Nabi SAW memulakan al-khitabah, termasuk juga al-kitabah fi hukmi al-khitabah dengan hamdan lillahi azza wa jalla. Cuma dekat sini An-Nazim hafizahullah taala yushiru ila, dia memberi isyarat kepada apa? Dia menyebut wahibal uquli. Jadi antara disebut tentang Allah itu adalah wahibal uquli, yang mengurniakan akal. Jadi nak tunjuk kepada apa? Dia nak tunjuk kepada ilmu ni adalah jam'un bainal uquli wal an-nuqul. Dia adalah himpunan di antara akal dan juga nakal. Dia bukan uqul mahdhah. Dia bukan logik semata-mata, tetapi dia adalah himpunan di antara al-uqul dan juga an-nuqul, sebab yang menurunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa salli ya rabbi 'ala rasuli, dan juga selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min babil ikhtisar, tetapi walaupun dia sebut selawat, tetapi termasuk padanya adalah selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. واكتب قبول نظمي المرتب على أصول الشافعي المطلب وهو الذي علم الأصول شيدا واخترت ما لب الأصول اعتمدا. Kemudian An-Nazim hafizallah taala pergi kepada waktub qabul nazmi al-murattabi. Waktub ni apa? Fi'lul amr. Kan al-amru kalau kepada ilaman huwa a'la minhu, kalau adanya al-amru kepada yang lebih tinggi, dia jadi apa?
talab kepada yang lebih tinggi, dia jadi apa? Dia jadi doa. Jadi waktub ini bermakna doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia meletakkan tentang satu doa, qabul nazmi, semoga Allah menerima amalan. Amalan dia apa? Amalan pada menulis nazam ini al-murattabi. Jadi diulang balik perkataan ataupun disebut perkataan al-murattabi. Lepas ni kita akan tengok murattabi ni merujuk kepada apa. Jadi nazam ni antara ciri yang pertama ialah disebut al-murattab, adanya tertib. Kalau kita belajar al-warqat, matan al-warqat, al-warqat ditulis belum lagi pada zaman apa establish penulisan ilmu usulul fiqh. Maksudnya tertib warqat itu bukan tertib sebahagian banyak masail yang kita belajar pada hari inilah. Jadi kebanyakan masail yang kita belajar pada hari ini adalah ala tertib al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kemudian diambil oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Lubbil Usul, dan kemudian diringkaskan ataupun dinazamkan oleh An-Nazim dalam nazam ini, iaitu merujuk kepada tertib al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Ala usul Syafi'i, ala usul Syafi'i al-Muttalibi. Jadi Asy-Syafi'i ditulis menurut usul al-Imam Syafi'i. Jadi usul fiqh ni balik pada Imam Syafi'i lah. Balik pada Imam Syafi'i. Sebab tu ini tak sampai lagi kan. Okey, baik. Ala usul al-Imam Syafi'i. Jadi usul yang ditulis ni adalah berasaskan usul al-Imam Syafi'i. Wa huwa alladhi ilm al-usuli syayyada. Jadi wahwa itu balik kepada al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i syayyada dengan makna bana ataupun aqama, iaitu yang mendirikan ataupun yang mengasaskan ataupun yang menulis ilmu. Syayyada ilma, bukan syayyada al-qawaid. Ada beza di antara qawaid dengan ilmu. Jadi qawaid usuliyah itu sudah ada dalam pemikiran, sudur, saliqah, jiwa dan tatbiqat para salafus salih, para sahabat. Sudah ada. Jadi Syafi'i bukan ibtikar. Dia bukan datangkan benda yang baru, tetapi dia syayyada ay bana al-ilma al-fan. Dia membina satu ilmu, menulis satu ilmu, menyusun daripada kawaid yang sedia ada dalam saliqah ataupun dalam sudur para sahabat. Sebab itu ilmu usul fiqh ni kalau kita belajar secara detail lagi, dia ada dua kan. Dia ada tariqah al-jumhur, dia ada tariqah apa al-ahnaf ataupun apa al-ahnaf. Jadi tariqah jumhur ni, makna tariqah tu adalah tariqah fi at-ta'lif, metodologi dalam menulis. Tariqah jumhur ini balik kepada tariqah al-Imam Syafi'i. Sebab jumhur para ulama semuanya akan balik kepada apa yang dikarang oleh Asy-Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sahajalah imam di kalangan a'immatul madhab yang menulis fil usuli wal furu'. Jadi semua Imam Ahmad tak ada. Betul tak? Imam Malik pun tak ada. Imam Abu Hanifah pun yang sahihnya tidak ada. Jadi semua balik kepada al-Imam Syafi'i yang kataba fil usuli wal furu', menulis pada usul dan juga furu'. Sebab itu nama tasmiyah metodologi jumhur ini antara yang dikenali para ulama juga adalah manhaj Syafi'i ataupun usul ala usul Syafi'i. Dia ada 3 nama. Kebanyakannya disebut tariqatul al-jumhur, ada yang sebut tariqah al-mutakallimin, ada yang sebut sebagai tariqah Syafi'i. Sebab itu disebut ala usul Syafi'i wa huwa alladhi ilm al-usuli syayyada. Jadi balik wa huwa alladhi itu balik kepada al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi yang menulis kitab Ar-Risalah. Itu panjanglah cerita dia kan. Wa huwa alladhi ilm al-usuli syayyada
Kemudian apa yang menjadi mazhab Hanafi ni, dia mazhab Imam Abu Hanifah ni, dia datang fatwa dulu kan, dia datang furu' dulu, kemudian barulah dia establish kaedah-kaedah berdasarkan fatwa al-imam kan. Dia beza dengan Syafi'i itu di istiqra' an-nusus. Sebab itu orang kata ni dari satu perspektif lah, mazhab Syafi'i itu lebih bebas daripada pengaruh-pengaruh uruf, pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi. Sebab Imam Syafi'i dia pergi ke nas dulu, daripada nusus dia istikhrajul qawaid. Tetapi Abu Hanifah dia datang di fatwa dulu, dan fatwa ini adalah interaksi di antara al-mufti wal mustafti alladhi lahu ahwal siyasiyah wal iktisadiyah wal ijtimaiyah. Jadi biasanya fatwa ini dia min tabi'atil ifta, dia ada reflection kepada uruf, Jadi dia, sebab itu kalau kita tengok dalam mazhab Abu Hanifah ni, dia ada perbincangan kadang-kadang usul yang establish kemudian ni kadang-kadang tak konsisten pada pandangan orang luar kan, tapi itu kena rujuk kepada asatizah dalam mazhab Hanafi lah. Okay, baik. Wa akhtartu ma lubbul usuli li'tamada, dan aku memilih dan meringkaskan daripada kitab Lubbul Usul. Ini yang menarik ni. Yang menariknya sebab apa? Sebab dia mengambil usul itu daripada kitab Lubbul Usul karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahmatullahi alaih, i'tamada. Sebab itu dari min haitsu tertib, dari sudut tertib, dari sudut kemas susunan itu, yang ni lebih menyeluruh. Maksud istimal al-masail tu, nazam ini lebih bagus berbanding dengan waraqat. Bukan kata waraqat tak bagus, waraqat itu ada khidmat para ulama tu yang menunjukkan keberkatan waraqat, tetapi min haits tertib itu an-nazim kat sini dia lebih memastikan ada menyentuh kebanyakan masail usuliyah, kerana dia mengambil daripada Lubbul Usul, dia juga mengambil daripada tertib al-Imam Al-Ghazali. Dan kita dah sebut tadi, kebanyakan masalah usul ini dia establish zaman al-Imam Al-Ghazali min haits al-tertib. Macam mana tertib Al-Ghazali? Okey, kita sambung. Ilmul usuli arba'un ahkamu adillatun dalalatun hukamu. Okey, baik. Yang pertamanya adalah ilmu usul ini arba'ah. Jadi ilmu usul ni tentang apa? 4. Kalau orang tanya ilmu usul ni tentang 4 perkara. Ilmu usul, kalau sebut ilmu tu dengan makna fan, dan balik kepada usul fiqh itu balik kepada 4. Yang pertama adalah ahkam, hukum. Hukum kat sini dengan makna ahkam syar'iyah. Jadi kalau ikut Ghazali tu, ahkam itu adalah thamarah, dia adalah hasil, dia adalah thamarah yang kita dapat. Adillatun adalah musmir. Dalalatun adalah wajhul istidlal ataupun tariqatul istithmar, metodologi istithmar. Yang ketiga adalah hukamun. Hukamun balik kepada al-mustathmir, walaupun hakim yang hakikat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dekat sini dirujuk kepada al-mujtahid, iaitu ataupun digunakan sebagai Al-Ghazali sebagai al-mustathmir. Okay, kalau antum belajar ilmu fiqh sahaja kan semangat nak belajar fiqh sahaja. Sebab itu menjadi masalah orang yang belajar fiqh kemudian dia lari daripada fiqh. Apa makna dia? Dia belajar fiqh kemudian dia rasa fiqh ini sangat jauh daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab dia belajar fiqh saja. Kan dia belajar matan fiqh, tak ada jumpa lagi dalil ni. Pergi pula matan seterusnya, tak ada lagi dalil ni, tak jumpa lagi dalil. Jadi akhirnya dia berlaku macam spring kan. Spring ni maksudnya antara dua ekstrim. Ekstrim yang begini pergi kepada begini, yang menyebabkan dia nampak tidak ada fiqh itu tidak berasaskan kepada dalil. Sebab apa? Sebab dia tidak belajar fiqh beserta dengan ilmu usul fiqh. Jadi al-ahkam adalah samarah.
Sebab al-ahkam ni sebenarnya dia bukanlah daripada inti kepada perbincangan usul. Dia diletakkan oleh para ulama sebagai untuk menerangkan konsep kepada hukum. Kalau ikut ilmu usul fiqh ni hanya balik kepada 3, iaitu siapa yang nak berpencak tadi, yakni mujtahid, apa bahan dia, material dia, dan juga apa dia punya metodologi yang digunakan. Dan ahkam tu adalah samarah. Sebenarnya bila antum belajar fiqh tu maknanya antum belajar benda yang pasang siap, benda yang dah siap. Al-ahkam. Jadi al-ahkam ini kata Imam Al-Ghazali adalah samarah, hasil yang akhir sekali. Sebab tu kalau kita belajar dalam mengikut tertib Al-Ghazali ni, kalau kita belajar dalam kitab usul fiqh, dia akan bermula dengan bab yang pertama biasanya al-ahkam asy-syar'iyyah, betul tak? Kemudian kita belajar dua, ada yang taklifi, ada yang wad'i. Sebab apa kita belajar? Sebab nak faham konsep, nak faham falsafah ataupun mabda' kepada hukum tadi. Sedangkan perbincangan hukum tu bukanlah dekat situ. Perbincangan hukum tu kat mana? Dalam kitab-kitab fiqh lah. Tapi kita nak faham konsep dia, maka kita bermula dengan al-ahkam untuk mendapat tasawur tadi. Adillatun, yang kedua adalah adillah. Jadi kita kena clearkan bahawa belajar usul fiqh ni belajar dalil. Jadi jangan kata belajar usul fiqh ni tak belajar dalil. Jadi orang yang belajar usul fiqh, lagi mendalami usul fiqh, sepatutnya lagi kuat dia punya dalil tadi. Cuma dalil yang macam mana? Yang tu kita kena clearkan. Dalil yang macam mana? Sebab tengok kitab usul fiqh tak ada dalil pun. Okey, baik. Dalil kat sini adalah adillatun ijmaliyah ataupun adillatun kulliyah. Apa makna bahasa yang mudah dia? Kita belajar autoriti sesuatu dalil. Hujjatul adillah, dalil yang ada autoriti untuk dijadikan hujjah. Jadi dalam usul fiqh ni kita belajar dalil, tapi kita tak belajar spesifik. Kita belajar khulasah. Khulasah kepada dalil-dalil itu yang mana boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan autoriti. Begitu. Kan kalau ikut dalil ni banyak lah. Kan Quran, ayat Quran pun banyak. Takkan duduk saja-saja kita petik ayat Quran. Mesti kita ambil ayat Quran yang yuhtajju biha, yang boleh jadikan hujjah. Begitu juga dia adalah yang bersifat kulliyah. Kalau anda boleh ringkaskan apa makna kulliyah tadi, ada dua makna. Yang pertamanya adalah hujjatud dalil, dalil yang dia boleh dijadikan hujjah. Contohnya hadis, kan ada ataupun qiraat yang syadzah dibincangkan boleh jadi dalil ke tidak. Ataupun apa lagi? Hadis apa, ahad, mutawatir, dhaif, sahih, hasan, semuanya mursal, maka dibincangkan adakah boleh dijadikan autoriti. Yang kedua adalah qawaid kepada dalil tadi, khulasatul adillah. Contohnya kita belajar dalil yang ada amr, maka khulasah dia ataupun prinsip dia ataupun kaedah kulliyah dia ialah yufidul wujub. Itu kaedah. Jadi bukan setakat material, tapi kita tahu macam mana nak fungsikan benda tadi. Bukan setakat kita ada bahan, ada barang dia, tapi kita tahu bahan itu difungsikan pada kedudukan apa, posisi apa. Itu makna adillah. Kita belajar tentang dalil tadi. Dalalatun makna wajhul istidlal, dan juga hukamun. Okey, sebab itu kalau berlaku banyak pandangan yang menyeleweng ataupun pandangan yang salah dalam beragama, antum balik kepada 3 kaedah tadi, 3 perkara tadi. Cuba bagi contoh. Okey, ada pandangan yang salah. Boleh jadi pandangan yang salah tu kerana dalil yang tak betul. Betul tak? Maksudnya dia menggunakan dalil yang mana tidak boleh dijadikan hujjah. Ataupun ada pandangan yang salah kerana wajhul istidlal yang tak betul. Dalil tu dah betul dah, dia dah ambil hadis tu dah mutawatir, ataupun dia pakai dah ijma' dah, tapi dia pakai pula dengan hujjah pada wajh istidlal yang salah. Ataupun ada pandangan yang salah disebabkan orang yang bercakap tadi, dia bukan laisa lahu ahliyah, dia tidak ada autoriti, dia tidak ada kelayakan.
Jadi dia bukan mujtahid ataupun dia bukan mufti. Jadi banyak pandangan menyeleweng contohnya, ataupun pandangan yang silap balik kepada tiga tadi. Sama ada khata'un fil adillah, atau khata'un fi wajhil istidlal, atau khata'un fi al-mustadil. Sebab itu kalau kita balik kepada ta'rif usul fiqh tu, kita tak sebutlah dalam kelas ni. Secara ringkasnya ulama kata ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istidlal wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Tiga. Ahkam tu macam kita lengkapkan saja. Kalau ikut yang loopnya, yang intinya adalah tiga tadi. Jadi kalau antum pegang tiga tu clear. Faham tak? Okay, baik. Tiga tadi ataupun empat lah, kalau ikut tertib penulisan dia adalah balik kepada empat. Seperti dalam ilmu usul fiqh kita belajar hukum, dalil, qawaidul istidlal dan juga apa ahwal mujtahid ataupun ciri-ciri kepada mujtahid. Jadi hukum tu adalah samarah, hasil dia. Dalil tu adalah bahan mentah dia. Qawaid itu adalah metodologi untuk selesaikan bahan mentah tadi. Dan mujtahid tu adalah keahlian orang yang nak melakukan perkara tersebut. Sebab tu dari sudut tertib penulisan dia start daripada sini, tapi dari sudut tertib proses tu dia start daripada sini. Siapa yang berkeahlian, apa manhaj istidlal yang digunakan, apa bahan-bahan yang kita pakai, dan juga apa dia punya hasil tadi. Cukup dah tu. Okay, baik. Okey, yang lain tu ringkaslah. Fadal. فالأول الأحكام في قسمين تكليف أو وضع بغير مين. Yang pertama adalah al-ahkamu fi qismaini. Ahkam terbagi kepada dua. Taklifun aw wad'un bighairi maini. Bighairi maini adalah bighairi dhanni ataupun bighairi syakkin. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi ni adalah direct daripada Allah Ta'ala kepada mukallaf. Ini bahasa mudah. Sebab apa nama taklifi? Sebab dia mubashir daripada Allah kepada mukallaf. Wa aqimus salah. Okey, kita ada tiga: nas ataupun dalil, mukallaf, dan juga hukum. Jadi hukum taklif ini adalah apabila ada dalil yang berkait dengan mukallaf, maka dia menatijahkan hukum. Maksudnya dia adalah perintah kepada mukallaf tadi. Yang kedua adalah wad'i. Wad'i ini Allah Ta'ala tak direct, tetapi dia melalui alamat. Dia ada alamat. Alamat tu boleh jadi sababan atau syartan ataupun mani'an. Jadi dia ada alamat-alamat tadi. Jadi hukum sama ada taklif ataupun wad'i. Jadi kena jelas. Contohnya kita bincang bab, lepas ni kita tengok okay, baik. Taklifun aw wad'un. Amma takalifu fa fardun. Dan hukum taklifi yang pertama adalah fardu. Jadi Al-Nazim hafizahullah ta'ala, dia walaupun dia tak sebut kat sini, tapi dia menunjukkan kepada isyarat pandangan jumhur yang menyamakan di antara fardu dengan wajib. Sebab itu dia kat sini dia guna perkataan fa fardun, lepas ni dipakai perkataan fadha wajab. Fadha wajab. Jadi dia guna fardun dan dia guna wajab, nak menunjukkan kepada al-fardu wal wajib bermakna wahid inda al-jumhur, termasuklah di sisi mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih. Amma at-takalifu fa fardun sunnatun. Sama juga dekat sini dia guna sunnatun, dalam yang seterusnya tu dia pakai mustahabun. Ini juga dia nak yushiru ila apa? Yushiru ila mazhabil jumhur, termasuk Asy-Syafi'i, bahawa mustahab wa mandub, mustahab dengan sunnah itu bermakna wahid. Sebab ini antara masail usuliyah yang dibincangkan. Kalau kita pergi detail lagi, ada di kalangan para ulama yang membezakan di antara mandub, sunnatun, apa mustahab.
Kan ada yang dalil, ada dalil kuli tapi Nabi tak pernah buat. Kan ada dalil-dalil daripada Quran tapi Nabi tak pernah buat, boleh jadi sunat. Sebab tu perbincangan-perbincangan yang kritikal dalam masyarakat kita tu balik kepada perbahasan mandub, sunat, mustahab tadi. Kalau tu boleh kaji. Sebab dia balik pada dalil tadi. Sebab apa? Sebab tu ada orang apa, ini minta maaf sebutlah, tak bagus dalam daurah ni. Ada yang kata awak ni ahli sunnah ke ahli sunat? Jadi itu contohlah, nak bagi contoh. Tapi kita tak nak terlibat dalam the konflik tu. Cuma kita nak ta'silul masail itu. Sebab apa berlaku sedemikian? Sebab masalah tadilah kita kena tengok ulama-ulama yang membezakan di antara mandub, mustahab dan juga sunnah itu, ada lagi nafilah dan sebagainya. Sebab apa? Apa justifikasi dia? Semua ada dalil. Ada yang ada dalil juz'i, spesifik, ada yang dalil kulli, dalil prinsip. Itu kita kena tengok ke depan nantilah insya-Allah. Okay, baik. Amma at-takalifu fa fardun sunnatun ibahatun karahatun wa hurmatun. Okey, at-takalif ini adalah tata'allaqu bit-talab. Wa amma al-wad'u yata'allaqu bil 'alamah. Bi wad'il 'alamah. Apa makna talab? Maknanya ada talabus syari', ada permintaan ataupun tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebenarnya hukum taklif ini dia ada 4 saja. Bukan ada 4, maksudnya kalau ikut kaedah talab tu dia boleh pergi kepada 4. Pertamanya talab ni ada 2. Antum dah belajar kan, murojaah jelah. Ada talabul fi'il, betul tak? Kemudian ada talabut tark. Talabul fi'il ada 2. Talabul fi'il apa? Talaban jaziman, wajib. Ada talabul fi'il talaban ghaira jazimin, sunat. Kemudian ada talabut tark, permintaan syarak supaya kita tinggalkan, talab juga, iaitu talabut tark jazim haram ataupun ghaira jazim makruh. Maka ibahah tu nak letak kat mana? Sebab apa datang ibahah tu? Ibahah ni kan tak berkait dengan talab kan? Sebab apa dimasukkan dalam taklifi juga? Mimbab adalah untuk apa, menyempurnakan perbahasan tadi. Sebab ibahah ni ataupun mubah ni dia adalah hukum yang kalau bahasa-bahasa UAE ni dia adalah mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebab apa? Sebab dia ibahah ni biasanya dia akan berubah jadi keempat tadi. Biasanya begitu. Ada mubah fi aslihi ataupun fi dhatihi, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh. Betul tak? Cuba sebutkan apa hukum mubah yang tak berubah. Ada tak? Apa contoh perbuatan yang mana hukum dia mubah? Mandi boleh berubah tak? Ada wajib, ada haram, ada makruh, apa lagi? Jadi maksudnya mubah ini dia fi aslihi dia tidak la yata'allaqu bil talab, tetapi dia boleh berubah mengikut ahwal dan sebagainya. Ya, perbahasan ni kalau kita tengok detail lagi banyak kupasan yang menariklah tentang al-ibahah. Baik. Ma kana ma'muran bihi fadha wajab. Yang pertama ialah ma kana ma'muran. Jadi kita sebut tadi ada 2 hukum taklif, itu ada 2. Pertamanya adalah talabul fi'il ataupun biikhtisar dia adalah ma'murat, dia adalah perintah. Jadi Al-Nazim hafizahullah ta'ala memulakan dengan al-ma'murat, ma kana ma'muran bihi. Sebab tu kita kata apa syara'a ni adalah al-amru wan nahyu. Jadi ni dimulakan dengan yang pertama ma'muran bihi fadha wajab. Fadha wajab, fadha wajab in kana jaziman. Jadi wajab tu in kana jaziman. Jadi sebab apa disebut wajab? Sebagaimana kita sebut tadi. Jadi An-Nazim menggunakan istilah yang kedua adalah wajib kepada ma'murat, yushiru ila madhhabil jumhur, iaitu at-taswiyah baina al-fardhi wal wajib, annahuma bima'na wahid, khilafan li al-ahnaf. Sebab itu dia menggunakan 2 istilah tadi. Fadha wajab in kana jaziman, in kana
ghair jazimin, kalau tidak jazim maka dia adalah sunnat, wa illa mustahab. Mustahab mana sunat lah. Okey, apa contoh dia? Kan usul fiqh ni tak ada contoh sangat. Wakil musalah je lah. Okey, contohnya kita tengok kat bawah. Yang pertama adalah muwassa'un. Muwassa'un. Jadi ini adalah bahagian-bahagian wajib. Okey. So bahagian yang wajib, yang pertama adalah wajib muwassa'. Apa makna wajib muwassa'? Apa makna wajib muwassa'? Okey, sebab apa dia sebut tiga je kat sini. Okey, muwassa'un, apa lawan dia? Mudhayyaqun. Mukhayyarun, apa lawan dia? Muayyanun. Betul tak? Ke bukan? Mukhayyarun, apa lawan dia? Muayyanun. Yang ketiga kifayatun, apa lawan dia? Fardu ain ataupun fardu kifayah, fardu ain. Okey, dia sepatutnya ada 6 kan? Ada muwassa', ada mudhayyaq, ada mukhayyar, ada muayyan, ada kifayah, ada ain. Sebab apa antara 6 tadi dia sebut 3 saja? Jadi antaranya ialah disebabkan 3 ini adalah yang ikhtalafan nas, berbeza, terdapat perbezaan para ulama tentang adakah dia boleh consider sebagai wajib ataupun tidak. Maksudnya ada perdebatan. Jadi kalau mudhayyaq tak ada khilaf. Betul tak? Kalau muayyan tak ada khilaf. Tapi mukhayyar berlaku khilaf. Kalau muwassa' berlaku khilaf. Kalau kifayah berlaku khilaf. Sebab tu isu jihad itu kan, fatwa jihad tu bising sebab kifayah, maka berlaku khilaf, berlaku perbahasan. Okay, baik. Jadi contoh muwassa' banyaklah kan. Muwassa' ni yang mana waktu dia melebihi daripada tempoh melakukan perbuatan tersebut. Wa aksuha, dan wa aksuha tu balik kepada 3 perkara tadi. Yang kita sebutlah, yang wa aksuha kullun yajib. Yang ni penegasan lagi 3 tadi. Wa aksuha termasuklah yang 3 yang tak disebutkan tadi, iaitu aks kepada muwassa', aks kepada mukhayyar, dan aks kepada kifayah. Kullun yajib, semuanya adalah wajib juga. Semua tu termasuk dalam bahagian al-ma'murat, yang mana ada talabus syari' talaban jaziman. Okey, ma la yatimmu wajibun illa bihi fawajibun. Okey, ni biasa dengar kaedah ni. Kaedah ni pun kaedah yang penting, tak ramai beri perhatian. Ini bahasa lain para ulama sebut sebagai wujub al-wasail, wajib secara wasilah. Anda kebetulan tesis masa pasal wasail, qawaid al-wasail. Jadi ini antara kaedah dalam bab wasail. Apa masalah wasail ni? Banyak perdebatan kita ni, perbahasan di kalangan tulabil ilm ini balik kepada isu wasail. Jadi hukum syarak ni imma maqasid ataupun wa imma dia adalah wasail. Jadi antara kaedah yang disebut kat sini adalah ma la yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Jadi setiap perintah tu adalah perintah kepada sesuatu, dan perintah kepada setiap wasail yang menyampaikan kepada perkara tadi. Sebagai contoh apa? Apa contoh wasail? Contoh semayang lah. Okey, apa wasail yang berkait dengan semayang? Ada wasail yang bersifat syurut. Betul tak? Contohnya tutup aurat lah. Jadi tutup aurat menjadi wajib kerana solat tadi. Istiqbalul qiblah. Kalau duduk saja-saja tak menghadap kiblat tak? Sebab apa? Tak nak kiblat. Kalau tidur? Jadi maksudnya ada benda-benda yang bersifat wasail, dan wasail ni dia ada
kategori pula. Ada wasail yang mansusah, ada ghair mansusah. Ada wasail yang thabitah, ada wasail yang mutaghayyirah. Ada wasail yang muttafaq 'alaiha, ada wasail yang mukhtalaf fiha. Sebab itu hukum ni kita tengok secara keseluruhan. Sebab itu dalam bab riba contohnya, bab riba, ada ulama yang longgar dalam riba yang mana riba pada masalah wasail berbanding riba pada masalah prinsip ataupun maqasid. Sebab itu kalau dalam warakat disebut fahuwa amrun bihi, maka wasail juga menjadi perintah kerana dia adalah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. So bab wasail ni bab yang penting untuk kita memahami syarak. Sebab tu kalau kita baca sirah Nabi SAW, sebab tu usul fiqh ni dia tak berkait dengan satu ilmu. Ini yang ni yang susah nak buat. Macam mana nak buat supaya antum ni suka usul fiqh tu? Bukan dia sebab Muhim yang buat, bukan sebab antum AJK Muhim datang daurah, ataupun sebab ada daurah tafsir ni kena mengaji semua, jadi kita babil mujamalah datanglah. Usul fiqh ni datanglah, tak apalah, sebab tak datang tu kata nampak sangat pula kan, dia datanglah. Macam mana nak, sebab ana sebelum belajar syariah, ana adalah takhasus tafsir usuluddin dekat Jordan kan. Jadi ana boleh paling kurang kita dapat appreciate orang yang belajar tafsir, hadis. Dan apabila kita belajar syariah dan belajar usul fiqh tu, kita nampak sebenarnya usul fiqh ni satu ilmu yang sangat penting untuk semua bidang tadi. Sebab semua bidang ni ada dalil, betul tak? Okey, cuba sebut bidang pengajian Islam, sirah. Sirah ada dalil tak? Mesti ada dalil. Berkait dengan af'alur rasul wa aqwalur rasul. Apa lagi? Tafsir, ada dalil tak? Quran lah. Hadis dalil. Apa lagi bidang pengajian Islam? Bahasa Arab tak ada dalil. Bahasa Arab ada dalil lah, Imam Syafi'i kan. Bahasa Arab tu adalah makna kepada dalil. Jadi maksudnya ialah semua bidang tadi berkait dengan usulul fiqh, berkait dengan macam mana boleh pergi ke situ mala yatimul wajib tadi. Sebab tu contoh antum minat sirah, macam mana nak aplikasi usul fiqh dalam sirah? Antum baca sirah sebagai cerita je. Ada tak orang tengok sirah ni, ini adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, dan tengok pula perbuatan Nabi tu dalam kategori mana kan. Dan juga dalam sirah tu juga ada qaulun Nabi, dan tengok pula adalah Nabi sebut tu prinsip ke ataupun spesifik ke. Perbuatan Nabi tu adalah wasilah yang mesti buat ke ataupun dia adalah berubah kan. Contoh Nabi berjihad, dia wasilah, tapi dia adalah, adakah dia thabitah, adakah dia mansusah dengan makna thabitah, ataupun dia mutaghayyirah, ataupun dia boleh tak dibuat tapi dibuat dengan wasilah-wasilah yang lain. Contoh, betul tak? Jadi banyak benda yang kita ada gap, knowledge tu ada gap. Sebab panjanglah cerita kan, antum ahlu al-islamiyati al-ma'rifah ni adra bihadza lah. Jadi maksudnya apa yang kita belajar ni adalah hasil kadang-kadang sebahagian daripada sekularisasi ilmu tu, yang menjadikan kita ni nak cross disiplin ilmu tu pun tak selesai lagi. Apatah lagi nak relate ilmu Islam tu dengan bidang-bidang yang lain. Antara bidang-bidang sesama pengajian Islam tu pun kita tak boleh nak melangkah lagi. Akhirnya kita mengabaikan antara ilmu yang penting, ialah ilmu usulul fiqh. Sama juga tafsir kan, bila kita libat dengan tafsir, kalau antum ada usul fiqh, jadi lebih menarik. Sebab tu kalau kita baca tafsir Al-Imam Ibn Ashur dan sebagainya, dan yang lain banyak kan, maksudnya kita baca tu kita tahu lah ayat ni boleh jadi hujah, tak boleh jadi hujah, dan tiba-tiba ada sababun nuzul kan. Kemudian ada perkataan tu ada perintah, tak ada perintah. Apa beza khabar kan, apa beza khabar yang bukan khabar, boleh jadi hujah ataupun tidak dan sebagainya. Okay, fahris ala tilabihi. Okay, baik, maaf. Ammal haram fahuwa ma'anhu nuhi. Jadi tadi dia selesai kepada ma'murat, dia pergi kepada manhiyat, iaitu larangan, dan mulakan dengan al-haram. Fahuwa ma'anhu nuhi jazman wa dunal jazmi fi'lahu
fi'lahu ikrah. Ni macam kita sebut tadilah, maksudnya dalam manhiyat itu dia asal daripada talabut tarki, talaban jaziman, maka dia adalah haram, ataupun di talaban ghaira jazibin, maka dia adalah makruh. Wa in ata bit at-takhyiru fal ibahatu, sekiranya ada khiyar, maka dia adalah al-ibahah. Al-ibahah ni ada dua. Yang ni pun penting juga. Ada ibahatun bil asli aw ma nassu qad abaahu. Okey, ada ibahah asliyah kan, ibahah asliyah dan ibahah bin nas. Okey, cuba sebut kat ana contoh benda-benda yang mubah selain mandi tadilah. Tu nak ingat mandi je. Apa benda-benda yang mubah? Puasa. Tidur. Siapa sebut tidur tadi? Apa benda-benda mubah? Puasa. Makan. Okey, makan tu ada dalil tak? Takkan tak tahu makan ada dalil ke tak? Teruk sangat. Susah ke soalan tu punya. Okey, makan ada dalil tak? Makan. Apa dalil dia? Wa kulu washrabu. Makanan tu makan tu ada dalil makanan tu. Okey, maksudnya ada benda-benda ini ulama kata ada mubah asliyah. Mubah asliyah ni biasa kaedah yang tuan dengar, al-aslu fil ibahah apa? Aslu fil asya' al-ibahah. Ini biasa orang guna makanan ataupun sumber-sumber ekonomi kan. Benda-benda yang macam ni maksudnya Allah Ta'ala jadikan kepada kita dia adalah ibahah. Tapi sebenarnya betul ke kategori yang pertama tadi? Yang pertama ulama kata an-nazim kat sini adalah wa fal ibahatu bil asli. Yang kedua an-nassu qad abaahu. Persoalan kat sini, ada tak benda-benda yang mubah yang tidak ada nas? Cuba antum datangkan benda-benda yang mubah yang tak ada nas. Ada tak? Pakai slipper. Okey, maksudnya pakai slipper ni dia tak ada nas yang spesifik, tapi dia ada nas yang bersifat umum lah kan. Nas yang mana suruh kita jaga kesihatan ke, keselamatan ke. Sebab itu ada ulama yang merungkaikan balik pembahagian ini, yang antaranya kalau tulisan moden ni adalah Syekh Ali Al-Quradari. Dia menulis satu kitab tentang Al-Qawaid Al-Kulliyah. Sebab dia ini akan dibincangkan nanti dalam bab maslahah lah. Okey, baik. Okey, baik, kita balik kepada apa yang kita sebut tadi, bahawa ibahah secara umumnya dia ada bil asli ataupun man nassa ala ibahatihi. Cuma secara umumnya walaupun ibahah yang tak ada nas tadi, maksudnya tak ada nas yang spesifik. Kalau kita kata ibahah yang ada nas, ini harus kerana ada nas. Yang ni harus kerana by default dia boleh, cuma dia tak ada dalil yang melarang dia. Yang ni pun memang tak ada nas secara spesifik, dia tak ada dalil juz'i, dia tak ada nas juz'i, tetapi dia ada nas yang bersifat kulli, qawaid kulliyah. Itu maksudnya dia tak ada nas yang juz'i spesifik, tetapi secara hakikatnya dia masih lagi berpayung di bawah kebenaran-kebenaran syarak yang bersifat prinsip. Contohnya apa yang kita gunakan dekat dunia lah, balik kepada dalil Allah Ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a, selesai, ada dalil lah. Tapi dalil yang kulli. Okey, ahkam wad'in. Kemudian an-nazim pergi kepada ahkam wad'in. Jadi ahkam wad'in ini dia tidak berkait dengan talab. Dan ahkam wad'in ini biasanya dia berkait dengan alamat yang Allah Ta'ala letakkan. Wada'ahu syari'u alamat. Allah Ta'ala meletakkan alamat. Kalau bahasa falsafahnya, maksudnya Allah Ta'ala minta kita berinteraksi dengan alam ini sebelum kita melakukan ibadat. Contohnya kita nak sembahyang, tengok dulu zawalus syams, tengok dulu keadaan matahari, tengok dulu keadaan-keadaan yang lain. Jadi maksudnya Allah meletakkan alamat
supaya kita prepare sebelum kita melakukan sesuatu ibadat. Ahkam wad'in ini secara umumnya ada dua. Yang pertama ialah untuk menerangkan asalatul hukum. Maksudnya isbatul hukum li aslihi ataupun li ghairi aslihi. Yang ni adalah berkait dengan sabab dan juga illah. Minta maaf, yang ni berkait dengan rukhsah dan juga azimah. Yang kat bawah tu rukhsah dan azimah tu adalah tentang isbatul hukum li aslihi ataupun li ghairi aslihi. Yang kedua adalah tentang menerangkan alamat kepada hukum. Yang pertama adalah sababun wa illah. Yang ni jumhur di kalangan ulama usul meletakkan sebab dan juga illah dengan makna wahid, dengan makna yang sama. Jadi apa konsep sebab ni? Konsep sebab ni adalah nak menerangkan wujudul hukum kerana wujudus sabab tadi. Dia nak explain tentang kewujudan hukum tadi, bukan kesahihan, kewujudan. Hukum tu wujud ke tidak. Cuma melihat dari sudut wujud ataupun tidak, melihat kepada wujudnya sabab tadi. Contohnya apa? Contohnya apa? Zawalus Syam lah biasa kita sebutkan, ataupun Zawalus Syam itu menjadi sebab kepada adanya solat zuhur contohnya. Cuma apa perbezaan di antara sabab dengan illah di kalangan para ulama yang membezakan? Salah satunya ialah mibab pada aspek munasabatul hukum bil illah tadi. Ada logik ke tidak? Ada munasabah ke tidak? Contohnya zawalus syam dengan solat zuhur ada munasabah ke tak? Ada kaitan tak matahari tadi dengan sembahyang zuhur? Tak ada kaitan yang munasabah. Yang tu kebanyakannya adalah dirujuk kepada as-sababu. Wa ammal illah, tetapi jumhur menyamakan. Cuma bagi ulama yang membezakan, mereka menyatakan illah itu adalah alaqah, itu ada munasabah. Contohnya apa? Iskar kan, mabuk. Sebab apa diharamkan minum arak? Disebabkan iskar. Okey, ada munasabah tak? Ada logik tak? Mabuk tu dengan pengharaman tadi, ada logik. Jadi apabila ada logik, dia termasuk dalam kategori illah menurut sebahagian para ulama. Wasyartu, kalau sebab dilihat pada adanya sebab maka adanya hukum, maka syartu itu dilihat pada tidak adanya syarat. Sekiranya tidak ada syarat, makanya tidak ada hukum, betul tak? Tapi kalau ada syarat, tak semesti ada hukum lagi. Jadi dilihat pada tidak adanya, adam wujud syarat. Jadi kalau sebab dilihat pada adanya, ada wujud sebab itu, maka wujud hukum. Tetapi syarat itu dilihat pada adam dia, pada tidak ada tadi. Jadi adam tidak adanya syarat, maka tidak adanya hukum. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada syarat, apa contoh syarat? Contohnya al-aqil. Syarat ni ada dua. Syarat kewajipan salat berakal. Adakah mesti ada syarat, mesti ada hukum? Tak juga kan, sebab tak semua orang berakal tu dan tidak melazimkan sedemikian. Wal mawani' al-mukhillah, dan juga larangan yang al-mukhillah. Minta maaf, bukan larangan, halangan. Al-mani', sekiranya ada mani', contohnya haid yang menjadi mani' kepada kewajipan salat. Wa rufsatun wa aksuha al-azimah thumma fasadun sihhatun qawimah. Jadi wa rufsatun itu adalah sesuatu yang sabit, bukan li aslihi, tetapi disebabkan wujud at-takhfif. Sebab itu azimah ni adalah hukum yang mana? Hukum asal yang ada mulahadhati takhfif, yang tidak terjebak ataupun tidak datangnya takhfif. Sekiranya ada takhfif, maka dia menjadi rukhsah. Okey, rukhsah ni antara ciri takhfif dia mesti ada nas, ataupun mesti ada dalil daripada syarak. Contoh apa contoh rukhsah yang biasa berlaku? Musafir lah.
Dia musafir ni, yang membezakan rukhsah dengan hajah ialah rukhsah, kan kita biasa sebut rukhsah ataupun hajah. Kita buat sesuatu yang haram, contohnya antum ni biasa kita sebutlah, atau makan makanan yang haram. Jadi makan makanan yang haram tu kerana hajah, kerana darurah. Yang tu boleh panggil sebagai rukhsah ataupun tidak? Ada ulama lain, antum ada apa, antum makan makanan yang haram disebabkan keadaan yang mendesak. Jadi makan makanan yang haram tu rukhsah ataupun hajah? Sebab rukhsah, bukan rukhsah, sebab rukhsah mesti kebenaran itu ada nas. Seumpama musafir tadi, kan kita musafir, kita solat 2 rakaat qasar sebab memang Nabi suruh. Bahkan kalau tak buat tu masalah pula, kan, memang kena jamak qasar. Tapi hajah ni dia tidak ada nas, cuma dia ada kebenaran disebabkan keadaan-keadaan darurat tadi. Jadi ada beza yang mungkin kita akan tengok dalam mungkin kelas warakat yang akan datang tu, iaitu ada perbezaan di antara apa, rukhsah dengan hajah tadi. Azimah ni semua hukum taklifi lah. Jadi semua hukum taklifi itu by default dia adalah azimah. Summa fasadun sihatun qawimah, dan juga fasad sihatun qawimah. Jumhur tidak membezakan antara fasad dengan butlan, cuma ada juga yang membezakan di antara fasad dengan butlan pada melihat kepada athar al-mutarattaba 'alaiha, tertib al-athar 'ala al-fi'l. Sihhatun qawimah, fasababun, kata an-Nadhim hafizahullah ta'ala, dalla 'ala al-wujudi wa faqduhu dalla 'ala al-fuqudi. Jadi sabab itu macam kita sebut tadi, sabab itu adalah melihat kepada wujud. Jadi sebab sekiranya ada kewujudan sebab, maka menunjukkan kepada kewujudan hukum. Wa faqduhu, dan juga sekiranya adam wujudi sabab, dalla ala adam wujudil hukum. Sebab tu ni balik kepada konsep dauranul hukum. Dauranul hukum maksudnya yadurul hukmu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi banyak hukum ni yang ada sebab dan ada illah, dia ada ketika adanya illah. Sebab itu ada perbezaan di antara illah dengan hikmah. Betul tak? Jadi arak, kalau arak tu kita minum tak mabuk, boleh tak minum arak tadi? Tak boleh, betul? Betul? Was-was kan? Entah was-was. Astagfirullah. Okay, arak tu kalau tak mabuk, contohnya ada orang kata, saya minum sikit je, letak dalam air ni sikit je sebab tak mabuk, boleh tak? Sebab apa tak boleh? Sebab pengharaman itu bin nafs, dan dia bukan kerana dia apa, mabuk tu dia ada, betul ada beza illah dengan hikmah. Kalau illah ni, kalau tak ada illah kita boleh batalkan hukum. Tapi kalau dia ada nas ala tahrimihi, ada nas kerana pengharaman dia, maka ulama lebih melihat kepada hikmah tadi. Jadi yang kita duk bincang tu, sebab apa arak ni memabukkan, itu lebih kepada hikmah. Tapi bukanlah sampai sebab dia boleh mengubah hukum. Bukanlah kita kata kalau tak ada memabukkan tadi, tak ada mudarat tadi, maka kita boleh hijaz dia menjadi boleh. Tak. Sebab dia illah tadi adalah illah yang mansusah, yang ada nas yang menunjukkan kepada illah tadi, maka kita tidak lagi melihat kepada dauranul hukum, perubahan hukum, tetapi kita melihat kepada hikmah di sebalik pengharaman tadi. Fasababun wa adamus syarti yufidul adama, dan adamus syarti yufidul adama wujudu mani'in kadzaka fa'lama. Macam kita sebut tadilah. Jadi maksudnya syarat dilihat kepada ketidakwujudan syarat, maka menjadikan tidak wujud hukum, dan wujudnya mani', maka sama juga, maka menjadikan tidak wujudnya hukum. Jadi tidak wujud di hukum ni berlaku kerana dua. Yang pertamanya tidak ada syarat, yang kedua adanya mani' tadi. Okey, baik. Betul, rasa tak sempat ataupun kita cepatkan sikit sehingga yang seterusnya
wa ma bihi tarattaba al-muradu fasihhatun wa dhidduha al-fasadu. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan fasihhatun wa dhidduha al-fasad. Jadi apa beza? Okey, dalam hukum taklifi ni ada dua. Yang pertama adalah yang pertamanya adalah berkaitan dengan azimah dan rukhsah. Yang ni kita sebut ialah dia lebih kepada nazarul mujtahid kepada apa? Kepada isbat al-hukmi li aslihi atau li ghairi aslihi. Yang kedua adalah nazaran lil athar, tarattub al-athar. Yang ni adalah kepada as-sihhatu wa al-fasad. Fasihhatu wa dhidduha al-fasad. Sebab tu disebut kat sini wa thabitun ala khilafil asli farukhsatun. Jadi kalau kategori pertama tadi, kalau khilaful asal, maka dia adalah rukhsah. Wa qaidan bis sahli ay bit takhfif. Jadi rukhsah itu keluar daripada asal kerana berlakunya as-sahl ataupun at-takhfif. Okey, kemudian wala illatu al-wasfu alladhi qad 'arrafa. Okay, baik, yang terakhir Okey, apa beza rukhsah dengan hajah tadi? Rukhsah tu biasanya dia ada takhfif, berlakunya kebenaran untuk tidak mengikut azimah ataupun untuk khilaful asal kerana ada dalil tadi ataupun ada nas. Wal illatu al wasfu alladhi qad 'arrafa hukman. Dan illah, okey, biasanya illah ini dibincangkan dalam perbahasan qiyas, tetapi di sini dia letakkan dalam perbahasan hukum melihat kepada pandangan para ulama yang menyamakan antara illah dengan sebab. Jadi illah ini adalah adanya wasfun, ataupun sebagai ulama menambah wasfun munasib. Ada satu sifat yang munasib bainal wasfi wal hukmi, antara wasaf dengan hukum itu dia ada tanasub, ada logical punya hubungan di antara hukum dengan sifat tadi. Alladhi qad 'arrafa hukman. Jadi fungsi kepada illah itu adalah dia yu'arrif al-hukum. Dia ta'rif al-hukum, dia memperkenalkan kepada hukum. Kat sini ada masail usuliyah yang lebih panjang lagi. Apakah sebenarnya fungsi illah itu? Adakah dia insya'ul hukum ataupun ta'riful hukum dan sebagainya, tu yang tu mungkin kita tak sebut dalam kesempatan inilah. Bihadza mabhasul hukmi wafa, dan sehinggalah selesai di sini perbahasan tentang hukum. Jadi secara khulasahnya, sekurang-kurangnya kita nampak perbahasan tentang hukum. Dan hukum ini yang pertamanya adalah berkaitan dengan talab, iaitu taklifi. Yang kedua berkaitan dengan wad'ul alamat, iaitu hukum wad'i. Dan hukum taklifi ini dia terbahagi kepada dua, talabul fa'il dengan talabu at-tarki. Yang wad'i juga terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah berkait dengan isbat asalatil hukum ataupun isbatul hukum li aslihi ataupun khilafan lil asl. Yang kedua adalah bahagian yang kedua adalah melihat kepada asar, kepada hukum tadi, yang tertib asar ala al-hukum. Seumpama as-sihhatu wal fasad. Itu gambaran tentang hukum. Jadi kita tak masuk lagi kepada al-adillah, kita baru selesai berkaitan dengan surah lah, berkaitan dengan hukum. Wallahu a'lam. Minta maaf di atas kesihatan yang mengganggu sedikit fokus sana. Cuma kalau ada soalan-soalan tu bolehlah, nanti Muhim akan cut lah soalan tu. Dan kalau ada soalan apa-apa berkaitan dengan apa yang kita belajarlah pada malam ni. Jadi sekurang-kurangnya antum nampaklah tentang tabiat hukum tadi. Bila kita nak belajar tentang hukum ni, dia kadang-kadang orang nampak alah belajar fiqh usul ni belajar hukum je. Dia macam satu bahagian kecil kan. Sedangkan usul fiqh ni
Dia hukum ni dia ada dua kan, dia ada hukum yang juz'i, kemudian dia ada hukum yang kulli. Hukum kulli tu yang tak ramai melihat macam mana aplikasi usul fiqh lah dalam hukum-hukum yang bersifat kulli tu. Dan kadang-kadang banyak perbahasan agama ni dia berlaku kerana seakan-akan ada kontradik kan di antara hukum yang kulli dengan juz'i. Yang ni ada dalil-dalil yang umum, yang ni ada dalil-dalil yang khusus. Jadi yang tak ada dalil yang khusus ni kita nak sebut macam mana, apa hukum dia. Jadi berlakunya perbincangan tadi disebabkan benda tadi lah. Jadi kita yang belajar usul fiqh ni nak kena ta'sil balik lah. Jadi dalil-dalil yang kulli ataupun dalil-dalil yang am, ini macam mana kita nak guna. Sama juga dalam kes yang berlaku contohnya di tempat kita kan, kita selalu dengar perkataan tunggang agama. Antum suka tak perkataan tu? Anda tak suka? Antum suka tak perkataan tu? Mesti antum suka sebab suka boleh hentam orang kan. Jadi tunggang agama ni cuba antum taksil perkataan tu. Cuba taksil. Ada tak dalam kitab tunggang agama? Macam mana kita nak bawa tunggang agama tu dalam kitab-kitab? Dia merujuk kepada apa? Sebab kesalahan istidlal. Jadi kadang-kadang tunggang agama ni maksudnya isti'mal dalil itu pada fi ghairi mawdi'ihi kan, menggunakan dalil pada istidlal yang khata, ataupun pada tiga kesalahan, sama ada pada dalil ataupun pada wajah istidlal ataupun pada orang yang menggunakan dalil itu. Bagaimana tak boleh cepat nak tuduh orang tunggang agama. Dalam masa yang sama kita nasihatlah untuk berhati-hati dalam menggunakan dalil-dalil agama tadi. Sebab kadang-kadang kita dengar saja orang sebut dalil kan, contohnya dalam kelas-kelas usrah-usrah ataupun ceramah-ceramah ni orang guna dalil. Itu kan tunggang agama tu. Tapi itu tak disebut macam tu. Sebelum belajar usul fiqh antum kena taksil lah. Boleh tak guna dalil-dalil umum tadi? Sebab setiap mahallah ni, setiap usrah yang ada KUA ni, setiap kelab-kelab ni, setiap organisasi ni semua pakai dalil. Betul tak? Ke waktu antum punya persidangan ke mesyuarat mesti pakai dalil. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Adakah antum tunggang agama? Orang lain tak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi maksudnya itu yang kita kena tengok dengan secara adil lah. Kadang-kadang kita terlalu reflect dengan isu-isu yang berlaku sehingga kita tak mampu nak taksil isu itu pada asas yang betul. Jadi kita mudah terkesan dan teremosi lah. Jadi mesti dilihat pada kaedah-kaedah yang betul. Lepas tu kalau orang sebut tunggang agama ni, anda tengoklah. Kalau tunggang agama betul lah. Tapi salah tu salah kat mana kan? Salah pada istinbat ke, istidlal ke dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang ini biasanya berlaku pada dalil-dalil yang bersifat umum. Sebab dalil-dalil yang bersifat umum ni semua orang nak guna. Kan kita nak kita sedih pun kita sebut innallaha ma'ana, betul kan? Innallaha ma'akum. Betul tak? Tapi tak boleh kata macam tu sebab memang kita berhak untuk membaca Quran tadi dan juga merasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud dia tunggang agama. Tapi dia nak dekat dengan Quran. Jadi kena tengok secara lebih spesifik lah. Itu sajalah isu sebagai penutup supaya antum nampaklah perjalanan dalam apa untuk belajar ilmu usul fiqh tadi lah. Wallahu alam. Ada soalan ke? Ada seminit lagi? Ataupun ada kritikan ke? Yang ni bukan ni recording kan? Okeylah. Boleh cut semua. Ada soalan tak ada? Ada? Ataupun apa-apalah. Tak ada? Ada? Tak ada? Tapi kalau antum betul-betul nak mendalami ilmu usul fiqh ni, kena belajar kitab-kitab yang lebih tinggi lah kan. Mungkin Al-Mustasfa ke, lepas dah slow ni kitab-kitab yang kita dah pergi satu persatu, and then kita dah dapat malakah usuliyah tadilah kan. Jadi untuk sekurang-kurangnya cara pandang kita tentang beragama tu ada perubahan lah, dan kita tak skeptikal lah dengan mana-mana ilmu. Mungkin disebabkan bukan bidang kita dan sebagainya, tapi kita boleh connect lah di antara ilmu
yang ada dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab ilmu ni sifat dia banyak benda-benda yang mushtarakah kan. Kadang-kadang kita mengaji dalam apa? Dalam bidang tafsir ataupun Quran ni ada ulumul Quran. Kan ada ulumul Quran ni pun banyak sama juga ulum mushtarakah antara ulumul Quran dengan usulul fiqh. Kemudian ada pula perkembangan ilmu yang baru kan, usulul tafsir. Jadi ada benda-benda yang hampir sama. Dalam usul fiqh pun kita belajar juga tentang mustalahul hadis, apa usulul hadis kan, tetapi pada dimensi yang berbezalah. Pada dimensi yang berbeza. Jadi sebenarnya ilmu tu dia saling berkait, yang kita tak boleh nak pisahkan di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, antum kena connect dengan kehidupan. Itu adalah motivasi yang terbesar. Kadang-kadang kalau antum tak connect yang kita belajar ni dengan apa yang berlaku dalam hidup tu, kita proses belajar kita tu berhenti kan. Mungkin lepas habis BYA ni apa dapat kerja kan, macam status Ustaz Afif tu dapat kerja yang tak related dengan kita punya bidang tu. Kan? Kita rasa akan ada gap dan apa tak ada hubungan lah dengan ilmu. Cuba nak relate dengan apa yang berlaku. Apa sebab semuanya bermula dengan iskal. Kalau kita ada masalah, berfikir dan benda akan menggerakkan ilmu-ilmu yang kita belajar tadi lah. Dia bukan setakat belajar matan, catat, tapi macam mana nak aplikasi lah ilmu-ilmu tadi supaya kita rasa minat dan juga boleh hidupkan dalam banyak-banyak aspek lah, insya-Allah. Kita rasa setakat tu dulu pada malam ni. Minta maaf di atas kekurangan ni, insya-Allah untuk ke depan ni yang lebih sihat lah, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها